The stiffness is the ability of the material to resist deformation, which is different for the different material and different size of the materials. Maksudnya dia keupayaan untuk menentang deformation tu. Itu panggil sebagai stiffness. Stiffness sebagai keanjalan nilai keanjalan sesuatu material tersebut lah. So kalau different material and different size of the material, so different the value of the stiffness lah. So untuk nilai ni kita akan mematuhi the Hooke's law. Okay, we may eliminate the size by using stress and strain instead of the force and deformation. Okay, if F and the S refer to the direct stress and strain, then F equal to sigma area, so S equal to epsilon length. Okay, hence so kita boleh susun balik dia punya formula. So dia kalau the stiffness now is in terms of stress and strain only, and this constraint is called the modulus of elasticity. So bila stiffness tadi tu yang saya kat tadi, nilai yang menentang deformation tu. Okay, so kalau dia menentang deformation, maksudnya dia menentang daripada sesuatu objek ataupun body tu dia daripada dia break off, daripada dia putus kan. Tu maksud dia. So beritahu kalau bila dikaitkan dengan stress and strain, stiffness is now in terms of stress and strain only, and this constraint is called the modulus of elasticity. So dalam bentuk E besar. Okay, so untuk dapatkan modulus of elasticity, iaitu kita kena buat iaitu stress over strain. So kalau tengok sini, E equal to sigma over epsilon. Itu maksud dia lah. So untuk nilai modulus of the modulus of elasticity, iaitu E besar. Okay, a graph of stress against strain will be the straight line with gradient of the E. The unit of E are the same as the unit of stress, iaitu Pascal. So nanti kita akan buat graph. So you akan tengok dapat satu bentuk graph yang straight line lah. Okay, yang straight line sebelum dia condong. Nanti saya akan tunjuk, saya akan explain graph tersebut. So itu kita panggil sebagai graph stress versus strain. Graph iaitu graph stress versus strain. So kalau tengok the straight line tu, so kita akan dapat nilai dia. Dan nilai straight line tu adalah nilai kita panggil sebagai modulus of elasticity, iaitu E besar. Because modulus of elasticity are 210 gigapascal for steel and 70 gigapascal for aluminium. So kalau tengok compare antara nilai steel dengan aluminium, so dia punya modulus of elasticity of the steel adalah lagi besar daripada aluminium. So dia punya tahap nilai stiffness dia, keupayaan untuk menangkis ataupun untuk menentang deformation adalah lagi tinggi. That the stiffness of the steel is much greater than that of aluminium. Of course lah, sebab nilai modulus of elasticity of steel lagi tinggi daripada aluminium. Would stretch 3 times more than a steel bar of the same length when it's subject to the same stress. Sebab tu kalau tengok aluminium bar, dia punya stress 3 kali ganda, 3 kali daripada steel. So maksudnya itu maksud je lah. Jadi kalau gitu kan, steel lagi stiffness lah berbanding aluminium lah. Formation. Okay, so we know if the stress in an axial load member is within the proportional limit of the material. Okay, Hooke's law applies and the axial deformation of the member can be computed. Okay, now if the tensile stress in the member is within the proportional limit, Hooke's law applies, that is. So kalau tensile stress tu in the member within the proportional limit, maksudnya dia pada keadaan limit dia lah. Jadi kita akan guna Hooke's law lah untuk untuk di-applykan lah. Okay, so kalau tengok dekat dia punya gambar rajah ni, boleh tengok bila ada P, pressure apply, so dia akan
yang origin length tu kita panggil undeformed lah. So kalau ditarik tu panjang, ada sikit elongation tu kita panggil sebagai deform. So kalau tengok kat sini, okay, kita akan guna alat ni lah. So dalam bentuk macam bentuk skru kan, kalau tengok situ ataupun kita buat dalam bentuk dog bone lah. Dog bone menggunakan alat seperti macam ni lah, Rockwell, ataupun kita boleh guna alat seperti tensile test kan. So kita akan letak sampel kat tengah-tengah tu. So dia akan menarik, dia akan menarik awak punya sampel tersebut lah, sehingga sampel tersebut putus ataupun patah lah. So kalau tengok daripada situ, dia daripada tu you akan dapat iaitu graf, iaitu stress versus strain. Stress dekat pasi Y, stress strain pasi X. So kalau you tengok, dia akan ada bentuk straight kan, straight. Lepas tu dia dapat kat puncak tu dia dah bentuk curve, dia nak jatuh dah. Okay, so kalau tengok situ, yang straight tu adalah nilai untuk modulus of elasticity yang kita kena carilah. So kalau dia dah meluncur tu, curve tu dia dah masuk, dia dah nak ke arah nak putus lah. Semakin lama semakin nipis. Dan yang hujung sekali tu adalah titik rupture, iaitu titik dia dah break off. So daripada eksperimen yang kita buat ni, contoh kan, so kita dapat tahu dia punya tahap of the elongation ataupun stiffness of the material tu. Biasanya kita guna ni untuk menguji material. Sebab tu kalau awak kerja nanti dekat mana-mana company, you akan tahu sikit pasal material. So bila disebut material macam ni, kita akan guna cara macam ni lah untuk define kekuatan of the material tersebut. Okay, so next, kalau tengok kat sini, dia ada bentuk untuk ductile fracture dan juga brittle fracture lah. Okay, kalau macam ductile tu, ductility maksudnya dia dalam keadaan yang tahan lah, kuat lah, tegak legap. Macam tu lah istilah dia. Jadi dia punya curve dia bentuk macam itu sikit. Kalau macam brittle tu rapuh kan, so dia tarik tu dia terus patah. So dia dapat curve macam straight line je lah. Okay, so kalau tengok kat sini, perbezaan antara dua keadaan lah. Satu ductile fracture dengan brittle fracture. Okay. So kalau tengok yang ductile fracture tu, dia lebih kepada dia lebih tahan lah sikit kan, dia lama sikit makan masa untuk break off. Kalau yang macam untuk brittle failure tu, dia tarik tu patah. Macam tu lah. So dia mudah untuk putus ataupun untuk patah. Untuk brittle failure. Kalau untuk ductile failure ni, dia makan masa sikit, dia tarik sikit, akhirnya dia break off. Itu maksudnya lah. Okay. So kalau you all tengok dekat graf tersebut, kalau brittle failure tu dia terus direct kan, sampai dekat fracture ujung sekali, fracture point. Kalau untuk yang ductile failure ni, dia akan ada curve straight macam tu, and dia ada curve sikit. So yang curve yang atas tu macam puncak, macam bukit, macam ujung puncak bukit lah. Kita panggil sebagai yield point. Yield point. Yield point ni maksudnya nilai yang tertinggi. Nilai yang tertinggi dia boleh pergi lah. Lepas daripada tu dia akan mengucuk, maksudnya dia akan jatuh. Kalau macam straight line tu, kita akan dapat, kalau macam you all tengok dekat tu, sebelum pergi kat yield point tu, dia akan dapat satu bentuk yang naik kan, cantik kan. So itu kita panggil sebagai elastic limit. So dekat sini lah kita akan cari dia punya nilai of the modulus of elasticity, iaitu E yang besar dekat tadi tu. And then bila capai yield point tu, dia dah puncak dia tu, so dia akan jatuh lah. Dia jatuh slow. Okay, ke drawing. So dia akan kita akan pergi ke stage iaitu strain hardening. Okay. Dan yang terakhir adalah ductile failure lah. So fracture yang ujung sekali lah, itu adalah nilai ductile failure. So kita masuk iaitu some important concepts
and terminology lah. Okay, so yang first kita akan define adalah modulus of elasticity. Okay, yang kedua adalah yield of strength. Okay, yang ketiga ultimate strength. Okay, breaking strength or failure strength. Seterusnya adalah necking. Yang seterusnya adalah reduction in area, toughness. Okay, toughness. Okay, the area under the stress versus strain curve. Okay, percent elongation dan juga proportional limit. So you all kena tahu 9 benda. Nanti saya akan explain dalam bentuk kita graph macam mana untuk kita dapat semua nilai-nilai yang tersebut lah. Yang penting iaitu concept and terminology of stress and strain. Sebab apa benda ni penting? Sebab nanti kalau awak kerja nanti, contoh awak kerja dekat company yang melibatkan materials ataupun kena engineering, so dia akan tanya knowledge awak pasal materials. So ini chapter 5 ni adalah chapter yang sangat penting lah untuk bekerja nanti. So kalau tengok dekat sini macam mana awak nak tahu material tu okey ke tak kan, kalau awak jadi nanti sebagai engineer ataupun assistant engineer tu. So macam mana nak tahu benda tu? So kena tahu graph, macam mana nak buat graph stress versus strain. And then lepas daripada buat graph tu, you akan define modulus of elasticity, yield of strength, ultimate strength, breaking strength or fracture strength, necking, reduction in area, toughness, percent elongation dan juga proportional limit. Okay, so kalau you tengok sini adalah the stress and versus strain diagram. So kalau tengok sini, dia start daripada linear region, daripada point O tu ke point A adalah linear region. Okay, proportional limit kan. Okay, and then dia masuk dekat fasa iaitu kat point B. Kat point B tu kita panggil sebagai yield stress. Nanti saya tunjuklah macam mana untuk dapatkan semua benda nilai ni. Okay, so daripada point B ke C tu adalah perfect plasticity ataupun all yielding lah. So daripada point C ke D pula strain hardening, dan daripada point D ke E adalah fracture iaitu necking. Macam necking tu dia jadi macam orang cakap apa, neck lah, dia akan jadi macam tengkuk, necking. So untuk yang penting adalah yang linear region tu. Lepas tu yang point B ke situ ada perfect plasticity or yielding, maksudnya dia mesti lagi plasticity, mempunyai sikap atau bersifat plastik. Nanti saya akan tunjuk lah benda. And then fasa untuk dia ke arah fracture, dia akan dapat satu curve dia panggil strain hardening. And then yang fracture baru dia akan jadi necking stage lah. Saya akan sambung agar saya akan tunjuk buat macam mana nak buat stress versus strain diagram.